يا من صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس، يا من ألفت قلوبا بالإسلام، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام. Melayang sindik di atas permatan, merubah berkicau di hujung muara. Pemanis kata selamat datang, awal bismillah pembuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Nura Aini Patricia binti Wahib selaku moderator anda pada hari ini. Jadi kita akan berkongsi kisah tentang sirah Nabi yang terdahulu, di mana kebangkitan Islam itu bermula bersama dua orang panel, iaitu Raja Al-Hilmi dan Muhammad Haiman. Tanpa membuang masa, mari kita mulakan perkongsian kita pada hari ini dengan penjelasan daripada panel kita yang pertama. Okey. Jadi bagi saudara Rajab, boleh saudara kongsikan bagaimana awal kehidupan Rasulullah SAW sebelum menerima wahyu dan bagaimana pula baginda menerima wahyu yang pertama. Jadi silakan saudara. Baiklah, terima kasih kepada saudari moderator Ayuni Patricia. Bagaimana awal kehidupan Rasulullah SAW sebelum menerima wahyu? Baiklah, sebelum saya menjawab soalan yang diberikan saudari, saya ingin memberikan penjelasan tentang biodata serta latar belakang cerita sirah Nabi kita. Okay, nama yang diberi ialah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Baginda lahir pada tarikh 12 Rabiul Awal tahun Gajah di Mekah. Nama ibunya Aminah binti Wahab. Ayah Nabi ni bernama Abdullah, bekerja sebagai seorang peniaga. Pada suatu ketika semasa Abdullah pergi ke Syam, kini dipanggil Syria, untuk berniaga, beliau singgah di Madinah. Di Madinah, beliau jatuh sakit. Abdullah meninggal dunia dan dikebumikan di sana. Okay, pada masa itu, Nabi Muhammad SAW ni baru berusia 2 bulan di dalam kandungan ibu dia. Abdullah, arwah Abdullah hanya meninggalkan 5 ekor unta dan beberapa ekor kambing. Beliau turut meninggalkan seorang hamba bernama Ummu Aiman, yang nama asalnya Barakah, hamba wanita daripada Habsyah. Okey, lepas Nabi lahir, cukup 9 bulan di kandungan ibunya, dalam menjadi adat resahlah bangsawan Arab menyerahkan bayi mereka untuk disusukan oleh ibu susu yang tinggal di kampung. Dalam kata lain, masyarakat Arab Badui. Okey, tujuan penyusuannya ialah untuk memberi pendedahan kepada bayi-bayi mereka kepada kehidupan desa yang penuh dengan nilai-nilai murni dan jauh daripada unsur-unsur negatif masyarakat Arab Jahiliyah. Setelah disusukan beberapa hari oleh Aminah, Nabi Muhammad SAW disusukan oleh Suwaibatul Aslamiyah. Setelah disusukan oleh Suwaibatul Aslamiyah, Nabi Muhammad disusukan pula oleh Halimah binti Abi Zuhaib dari suku Sa'ad bin Bakar. Okey, atau nama kata lainnya Halimatus Sa'diyah. Okey, para penyusu suku Bani Sa'ad ni sangat famous di sekitar Mekah, kerana setiap kali mereka datang Mekah ni pada waktu-waktu tertentu, contoh awal tahun, hujung tahun, ambil upah menyusukan baby. Pada mulanya Nabi Muhammad ni tak mahu menyusukan ibu susu yang lain. Bila Halimah datang ke Mekah ni, nak diceritakan Halimah tak dapat seorang pun bayi untuk disusukan. Lepas tu menjadi kebiasaan bagi ibu-ibu susu ni untuk tak memilih anak yatim, kerana mungkin masalah berkewangan lah orang kata kan. Disebabkan tidak mendapat seorang bayi pun untuk disusukan, Halimah pun menerima Nabi Muhammad sebagai anak sesuainya, kerana beliau tak suka kembali ke kampungnya tanpa membawa bayi untuk disusukan. Dalam kata lain, tangan kosong. Nak ceritakan kat sini, Halimah ni merasa heran kerana susu yang sebelum ni dia bagi bayi-bayi anak-anak susuan dia kata susu dia kering. Tapi bila Nabi Muhammad kita start menyusu dengan Halimah ni, susu dapat keluar dengan banyak. Ni memberi sinkronis, memberi kelebihan kepada bayi-bayi yang lain. Dia orang tumpang kenyang lah. Beliau merasa heran kerana susunya yang sebelum ni kering tiba-tiba keluar dengan banyaknya sebaik Nabi Muhammad menyusuinya. Saudara susuan Nabi juga dapat menyusu sehingga kenyang. Selain itu, kambing peliharaan Halimah
dan suaminya turut bertambah susu dan dapat diperah oleh keluarga Halimah untuk dibuat minuman. Suami Halimah mengatakan bahawa mereka telah mengambil bayi yang penuh berkah dan penuh datangnya rezeki kepada mereka. Kehidupan Nabi Muhammad ni penuh dengan peristiwa yang menakjubkanlah sejak dari kelahiran baginda. Semasa Nabi Muhammad SAW dilahirkan, dikatakan perkampungan Bani Sa'ad ni mengalami kemarau yang teruk. Kedatangan Nabi Muhammad ni telah mengubah segalanya. Dikatakan situasi itu, persekitaran kat situ, tanaman menjadi subur menghijau, kambing biri-biri dan unta menjadi sihat, gemuk serta berkembang biak, beranak-anak. Kesemua kejadian ni dapat kita saksikan menjadi buktilah keistimewaan Nabi kita yang bakal dilantik menjadi Rasul terakhir. Okey, seterusnya, ketika berumur 2 hingga 4 tahun, dari baginda dibelah oleh malaikat Jibril. Ketika berusia 4 hingga 6 tahun, baginda kembali ke pangkuan ibundanya Aminah. Dan ketika baginda dibawa melawat kubur arwah bapa dia di Madinah, dalam perjalanan pulang tu ibunya Aminah telah jatuh wafat. Ini menyebabkan Nabi kita ni, orang kata dah yatim piatu sejak kecil lagi, tak merasai dengan cukup kasih sayang ibu bapa tu. Setelah kematian ibu yang tercinta, Nabi Muhammad dipelihara oleh datuk baginda Abdul Muttalib sehingga datuk baginda meninggal dunia. Selepas tu Nabi tinggal dengan bapa saudara baginda pula, iaitu Abu Talib. Baginda SAW telah diajarkan ilmu menggembala kambing oleh Abu Talib. Selepas dia mahir dalam menggembala kambing ni, Abu Talib ajar pula cara berniaga. Baginda menggembala kambing bersama-sama dengan saudara susuan di perkampungan Bani Sa'ad, kemudian di Mekah. Nabi Muhammad ni, orang nak kata Allah ni dah didik dia, dah ajar dia dengan kehidupan yang mencabar sejak baby, kehilangan bapa, ibu, atuk yang tercinta, sebagai orang kata nak kuatkan mental dia, dilantik menjadi Rasul yang agung. Okay, lepas tu ketika berusia 25 tahun pula, Nabi Muhammad ni berkecimpung dalam perniagaan di luar kota Mekah Al-Mukarramah, iaitu di Syam, Syria tadi. Baginda berurusan dengan Khadijah, seorang wanita Quraisy yang sangat berharta dan berhati mulia. Rasulullah membawa barang dagangan Sayyidatina Khadijah ke Syam dibantu oleh Maisarah, seorang pekerja lelaki Khadijah semasa di Syam. Nak dikatakan kat sini, Nabi ni buat bisnes ni jujur, amanah, orang suka dengan dia. Dia pandai promote. Bila datang kat kedai ni, dia cakap harga ni. Bila datang kat kedai sana, dia cakap harga ni. Dia tak, orang kata dia tak ni lah, dia tak memilih pelanggan. Orang kata kalau kadang-kadang tengok pelanggan yang macam kaya sikit, kita tekan harga, betul. Bila tengok macam miskinnya, boleh dah tawar-menawar macam tu, tak boleh. Okay. Sifat kemuliaan yang perlu dicontohi daripada peristiwa ini ialah Nabi Muhammad ni seorang yang menunaikan amanah, mempunyai kerjaya, seorang bisnesman yang berjaya tadi. Bila dia jujur dengan amanah ni, dapat kepercayaan orang lah, kepercayaan masyarakat dengan orang-orang yang menjalankan perniagaan dengan dia. Lepas tu dengan kebijaksanaan dia tadi, dapat pulang untung yang banyak. Okey. Sekembali Rasulullah kali kedua daripada Syam, Khadijah ni memutuskan untuk berkahwin dengan Nabi Muhammad kerana baginda mempunyai akhlak mulia yang menarik perhatian Khadijah. Kata sini, kalau zaman sekarang ni, perempuan tunggu lelaki confess, perempuan tunggu lelaki masuk minang, perempuan tunggu lelaki ajak untuk start relay. Tapi Khadijah dengan Nabi Muhammad tak macam tu. Khadijah yang menyatakan hasrat kepada Nabi untuk berkahwin. Jadinya Sayyidatina Khadijah ni menghantar salah seorang kawan rapatnya lah, Nafisah binti Munabbih, untuk menyatukan hasrat beliau kepada Nabi. Nabi Muhammad pun menerima hasrat mulia tersebut dan meminang Khadijah secara rasmi melalui bapa saudaranya Amru bin As'ad. Hasil perkahwinan dengan Sayyidatina Khadijah, mereka dikurniakan 6 orang anak. Seterusnya, kita dapat tengok kat sini peristiwa Hajar Aswad, iaitu ketika baginda Nabi berusia 35 tahun, yang mana ketika itu Mekah dilanda banjir besar
sehingga meruntuhkan dinding Kaabah. Macam kita zaman sekarang, macam kita waktu sekarang, Pantai Timur tengah mengalami banjir lah, banjir besar. Di mana kadang hujung-hujung Kelantan, dekat Kelantan tu, hujung-hujung Terengganu, Kuala Berang, Besut ada mengalami banjir. Kat sini bila Mekah dilanda banjir, terutama sampai Kaabah tu runtuh, orang-orang Arab ni takkan nak berdiam saja, betul. Itu sebab main, orang kata tempat utama lah. Kalau pergi ke situ, orang kalau pergi Mekah nak pergi Kaabah. Okey, kabilah Arab ni berpakat untuk membaik pulih Kaabah. Ketika sampai masa untuk meletakkan semula Hajar Aswad di penjuru Kaabah, berlaku perebutan antara ketua kabilah sehingga hampir berlaku pertumpahan darah. Hampir membunuh. Abu Umayyah, seorang yang dihormati dalam kalangan kabilah Arab, mengajukan cadangan yang diterima sebulat suara, iaitu mereka bersedia menerima keputusan orang pertama yang masuk ke pintu Bani Syaibah ketika itu. Dengan takdir Allah, orang pertama yang memasukinya ialah Nabi Muhammad. Semua yang melihat Nabi Muhammad masuk ke masjid berkata, dialah As-Siddiq, dialah Al-Amin, orang yang benar lagi amanah. Okey, Nabi Muhammad ni terus menghamparkan lidah baginda, iaitu selendang, kemudian meletakkan Hajarul Aswad di tengah-tengah selendang tu, penjuru tu, kain tak tengah-tengah. Baginda meminta ketua-ketua kabilah memegang hujung lidah tersebut dan membawanya beramai-ramai ke penjuru Kaabah. Lalu baginda mengambil Hajar Aswad dan meletakkannya di tempat asal. Majlis tersebut berjalan dengan lancar dan semua yang hadir berpuas hati. Jadi kita nak ambil kesimpulan dan pengajaran yang kat sini ialah, nak dikatakan kat sini Nabi Muhammad ni mempunyai sifat kawan tu, bila melibatkan aktiviti kemasyarakatan ni dia turut serta, dia menerima amanah dengan penuh tanggungjawab dan kebijaksanaan, serta dia mendamaikan kehidupan masyarakat. Macam kita dengar, macam kalian dengar saya cakap tadi, hampir berlaku pertumpahan darah lah. Okey, merujuk kepada soalan saudari moderator yang kedua tadi, bagaimana Rasulullah mendapat wahyu pertama daripada Allah, betul saudari? Betul. Okey, jadinya bagaimana Rasulullah mendapat wahyu yang pertama daripada Allah? Kita kena tahu konteks wahyu ni apa. Dalam konteks agama Islam, wahyu merupakan firman atau perintah Allah, iaitu Tuhan bagi kepercayaan orang yang memeluk Islam, yang disampaikan kepada individu terpilih, iaitu Nabi dan Rasul. Nabi menerima wahyu di Gua Hira. Gua Hira ni terletak di Jabal An-Nur, atau dalam bahasa Melayu dia Bukit An-Nur lah. Bukit An-Nur ni terletak 3.2 km daripada Mekah. Keadaan bukit yang berbatu, berpasir dan kering. Ketinggian bukit 640 meter. Di puncaknya ada Gua Hira. Okey. Kini kalau zaman sekarang lah, pendakian Gua Hira ni lebih mudah kerana disediakan laluan bertangga yang mempunyai kira-kira 600 anak tangga. Okey, penurunan wahyu yang pertama di Gua Hira tadi. Wahyu pertama ni diturunkan kepada Nabi Muhammad di Gua Hira pada tarikh 17 Ramadan. Ketika itu Nabi Muhammad berusia 40 tahun, dan malaikat yang membawa tugas membawa wahyu, iaitu Jibril alaihi salam. Peristiwa penurunan wahyu ni di mana malaikat Jibril telah bertemu Nabi Muhammad ketika baginda beribadah, ketika baginda berkhalwat di gua tersebut. Jibril alaihi salam meminta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membaca. Tiba-tiba orang datang bila kau tengah duduk, bila awak semua tengah duduk, korang tengah duduk seorang-seorang dalam keadaan sunyi, gelap, tiba-tiba orang datang peluk, suruh baca. Pada tebiat ni seram sejuk kan. Jibril AS ni meminta Nabi Muhammad untuk membaca, tapi Nabi Muhammad ni tak boleh membaca. Malaikat Jibril memeluk dan meminta baginda membaca je lagi. Nabi cakap tak tahu, aku tak tahu sebanyak 3 kali. Okey, Nabi memberikan jawapan yang sama. Lepas 3 kali malaikat meminta baginda membaca dan memeluknya, Jibril AS ni mengajar Nabi Muhammad membaca ayat 1 hingga 5 daripada surah Al-Alaq. Terima kasih kepada saudara Rajab kerana memberi perkongsian yang sangat mendalam dan detail untuk kita mendalami kisah sirah Nabi yang terdahulu.
Okey, daripada perkongsian saudara Rajab ni, kita boleh simpulkan perjalanan baginda sangatlah panjang dan bermacam cabaran, ujian yang dihadapi baginda ketika itu. Banyak perkara yang kita boleh ambil daripada perjalanan Rasulullah SAW. Bagi panel kita yang kedua, iaitu saudara Haiman, bagi pendapat saudara, apakah impak daripada penerimaan wahyu yang pertama kepada baginda yang membentuk ajaran Islam dan pandangan hidup umat Islam pada hari ini? Silakan saudara Haiman. Terima kasih kepada moderator kita, Saudari Ayuni. Kenaan dengan soalan Saudari Ayuni tadi, apakah impak daripada penerimaan wahyu yang pertama kepada baginda yang membentuk ajaran Islam dan pandangan hidup umat Muslim pada hari ini? Penerimaan wahyu pertama kepada baginda sallallahu alaihi wasallam iaitu di Gua Hira yang membentuk ajaran Islam pada peringkat permulaan adalah penubuhan asas bagi kepercayaan umat Islam. Wahyu tersebut membawa pesanan penting seperti keesaan dan ketakwaan kepada Allah, nilai-nilai moral, hukum hakam dan cara hidup yang benar. Pengaruh baginda sallallahu alaihi wasallam sangatlah besar dalam membentuk cara berfikir, cara kita hidup dan sistem nilai umat Islam hari ini, terutama bergantung pada cara hidup dan sistem nilai umat Islam hingga hari ini. Pandangan hidup umat Islam hari ini terutama pada prinsip-prinsip yang terkandung dalam wahyu tersebut, seperti keimanan kepada Allah, keadilan, kasih sayang dan nilai-nilai moral yang lain. Wahyu pertama ini juga menetapkan amalan-amalan ibadah seperti solat, puasa, haji yang menjadi sebahagian daripada kehidupan umat Islam pada hari ini. Terima kasih kepada saudara Haiman kerana memberi pendapat pada soalan yang dikemukakan tadi. Jadi kita akan meneruskan bagi soalan kita yang seterusnya untuk bertanyakan kepada saudara Haiman. Bolehkah saudara Haiman? Boleh, insyaAllah. Bagi saudara Haiman, apa peristiwa penting yang terjadi pada malam Isra' dan Mi'raj dalam sirah Nabi? Silakan saudara Haiman. Terima kasih moderator. Peristiwa penting yang terjadi pada malam Isra' dan Mi'raj dalam sirah Nabi. Peristiwa malam Isra' dan Mi'raj ni dia merupakan peristiwa penting dalam sirah Nabi yang bermaksud maksud Isra' ni baginda melakukan perjalanan malam yang membawa baginda dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis dengan cara naik ke langit yang ketujuh. Peristiwa ini sulit diterima oleh akal manusia. Pandangan kita ni macam tak logik lah nak naik ke langit ketujuh kan. Tapi demikian, orang Islam ni dia tak boleh nak tolak lah kebenaran perjalanan Rasulullah tu, melainkan kita wajib beriman kepadanya. Di sanalah baginda menerima perintah solat 5 waktu. Kemudian Mi'raj pula membawa maksud perjalanan gaib ke langit dengan menaiki seekor haiwan tunggangan putih yang lebih besar berbanding keledai, iaitu Al-Buraq, di mana baginda naik melalui 7 langit untuk bertemu dengan para nabi dan akhirnya mencapai Sidratul Muntaha pada penghujung penciptaan. Di sana baginda mendapat perintah untuk solat 50 kali sehari sebelum dikurangkan menjadi 5 kali sehari di bumi. Kedua peristiwa ini adalah sejarah penting dalam sirah Nabi yang menegaskan keagungan dan perintah-perintah penting dalam Islam yang mempengaruhi amalan dan kepercayaan umat Islam sehingga ke hari ini. Demikian sebentar tadi perkongsian daripada saudara Haiman berkenaan peristiwa penting malam Isra' Mi'raj secara ringkas. Jadi saudara Haiman, sekali lagi, bolehkah saudara Haiman berkongsikan tentang perjalanan hijrah Rasulullah SAW daripada Mekah ke Madinah? Silakan saudara Haiman. Okey, boleh saudari. Pengalaman hijrah Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah adalah peristiwa besar dan penting dalam sejarah Islam, yang mana baginda ni dia meninggalkan Mekah bersama sahabatnya Abu Bakar untuk menyelamatkan umat Islam dari kaum Quraisy yang benci terhadap Islam. Dalam perjalanan itu, mereka bersembunyi di Gua Thur selama 3 hari, iaitu malam Jumaat, Sabtu dan Ahad. Sebab diorang nak mengelakkan dari pengejaran kaum Quraisy ni lah. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan ke Madinah dengan bantuan seorang pemandu jalan yang mahir, iaitu Abdullah bin Uraikid
Al-Laiti dan juga pembawa makanan dan berita penting kepada mereka, iaitu Asma binti Abu Bakar. Okey, kedatangan Rasulullah di Madinah dijadikan sambutan ma'al hijrah dan juga menandakan pembentukan negara Islam pertama. Hijrah membawa perubahan besar pada umat Islam dalam membangun masyarakat dan menegakkan ajaran Islam secara lebih bebas di Madinah. Bukan sekadar perpindahan dari suatu tempat ke tempat yang lain, tetapi dia merupakan suatu iktibar atau pengajaran sebagai perubahan dari satu keadaan ke satu keadaan yang lebih baik. Okey, sekian dari saja. Terima kasih saudara Haiman atas perkongsian saudara. Sebagai kesimpulan daripada perkongsian kita pada hari ini, bermula dari perkongsian daripada panel kita yang pertama, iaitu Raja'ul Ilmi, berkenaan kehidupan awal Rasulullah sehinggalah peristiwa penghijrahan Rasulullah daripada Mekah ke Madinah yang dijelaskan oleh saudara Haiman sebentar tadi. Sirah Nabi yang dikongsikan sebentar tadi merangkumi kehidupan, perjuangan dan ajaran moral Nabi dalam menyampaikan wahyu. Sirah membawa pemahaman yang mendalam tentang nilai-nilai keadilan, kasih sayang, ketabahan dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini memberikan inspirasi bagi umat untuk mengambil teladan dalam menjalani kehidupan sehari-hari, menciptakan masyarakat yang adil dan meningkatkan kualiti kehidupan kerohanian dan sosial. Sekian, terima kasih.